Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pertandingan fotografi. Pada hari ini juga, kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1.1, iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Pada hari ini juga, kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat pertama, menyatakan konsep kata ganti nama diri dengan betul. Kedua, menyenaraikan 5 kata ganti nama diri dengan betul. Ketiga, membina 5 ayat mudah daripada kata ganti nama diri. Murid-murid telah bersedia? Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita hari ini ialah pertandingan fotografi. Murid-murid tahu apa itu pertandingan fotografi? Pada hari ini, kita akan membaca dialog tentang perbualan Hana dan Somi di mana ayah Hana telah berjaya memenangi hadiah dalam pertandingan fotografi. Pada hari ini juga, kita akan mengenal pasti kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan. Mari kita baca petikan terlebih dahulu. Pertandingan fotografi. Somi, ayah saya memenangi hadiah pertandingan fotografi. Wah, hebatnya ayah kamu. Apakah gambar yang dihantar oleh ayah kamu untuk pertandingan itu? Oh, ayah menghantar gambar percutian keluarga kami ke Bukit Larut. Kawan-kawan ayah saya juga menyertai pertandingan itu. Tetapi mereka hanya mendapat hadiah sagu hati. Walau bagaimanapun, mereka tetap gembira. Marilah kita lihat gambar ketika majlis penyampaian hadiah tersebut. Baiklah, ini gambar-gambarnya. Baiklah murid-murid, jika tadi kita telah membaca petikan bersama-sama, terdapat petikan yang masih belum dilengkapkan di baris terakhir petikan ini. Sila murid-murid lengkapkan petikan ini dan berikan respon yang sesuai berdasarkan gambar. Respon yang boleh diberikan daripada gambar tersebut ialah, wah, hebatnya ayah kamu. Saya bangga dengan ayah kamu. Terdapat respon lain yang boleh diberikan berdasarkan gambar tersebut. Cuba murid-murid fikirkan. Tahukah murid-murid apa itu fotografi? Apakah maksud fotografi? Menurut Kamus Dewan, edisi ketiga, fotografi bermaksud seni, proses atau pekerjaan mengambil atau menghasilkan fotograf iaitu gambar. Fotografi ialah gabungan seni dan sains dalam memaparkan imej ke atas sebatian yang peka terhadap cahaya. Alat yang paling popular untuk menangkap cahaya ini ialah kamera. Baiklah murid-murid, mari kita jawab soalan pemahaman untuk menguji sejauh mana kefahaman murid terhadap petikan yang dibaca. Soalan pertama, siapakah yang telah memenangi pertandingan fotografi? Murid-murid dapat mencari jawapan tersebut di baris yang pertama, iaitu Somi, ayah saya memenangi hadiah pertandingan fotografi. Jawapan bagi soalan ini ialah ayah Hana telah memenangi pertandingan fotografi. Soalan kedua, apakah gambar yang telah dihantar oleh ayah Hana untuk menyertai pertandingan itu? Jawapan bagi soalan ini dapat dilihat dalam dialog. Oh, ayah saya menghantar gambar percutian keluarga kami di Bukit Larut.
Jadi jawapan soalan ini ialah ayah Hana menghantar gambar percutian keluarga ke Bukit Larut. Soalan seterusnya, apakah hadiah yang telah dimenangi oleh ayah Hana? Jawapan bagi soalan ini dapat dilihat di dalam gambar. Ayah Hana telah memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM5,000. Soalan seterusnya, siapakah yang menyertai pertandingan fotografi itu selain ayah Hana? Jawapan bagi soalan ini dapat dilihat dalam ayat, kawan-kawan ayah saya juga menyertai pertandingan itu, tetapi mereka hanya mendapat hadiah sagu hati. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah kawan-kawan ayah Hana turut menyertai pertandingan itu. Soalan seterusnya, apakah perasaan kawan ayah Hana apabila mendapat hadiah sagu hati? Jawapan bagi soalan tersebut dapat dilihat dalam petikan. Kawan-kawan ayah saya juga menyertai pertandingan itu, tetapi mereka hanya mendapat hadiah sagu hati. Walaupun begitu, mereka tetap gembira. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah kawan ayah Hana berasa gembira walaupun hanya mendapat hadiah sagu hati. Soalan terakhir ialah, pada pendapat kamu, mengapakah ayah Hana dipilih sebagai pemenang pertandingan itu? Soalan pada pendapat kamu dapat dijawab berdasarkan pemikiran yang logik dan pendapat kita. Jadi, cadangan jawapan bagi soalan ini ialah, pada pendapat saya, ayah Hana dipilih sebagai pemenang pertandingan itu kerana gambar yang dihantar oleh ayah Hana cantik dan menarik. Jawapan yang dipikirkan sesuai boleh diterima. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Murid-murid tahu apa itu kata ganti nama diri? Di dalam petikan terdapat beberapa kata ganti nama diri. Sebelum kita mengenal pasti kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan, mari kita belajar dahulu tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Contoh kata ganti nama diri ialah saya, aku, hamba, kami, beta, patik dan kita. Contoh ayat bagi kata ganti nama diri ialah, saya belajar di tahun 3 merah. Kita mesti belajar bersungguh-sungguh. Mari kita lihat contoh kata ganti nama diri. Contoh kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama merupakan penutur, iaitu orang yang sedang bercakap. Contohnya ialah aku, saya, hamba, patik, beta, kami dan kita. Kata ganti nama diri kedua iaitu pendengar, orang yang dilawan cakap. Contohnya ialah anda, awak, engkau, tuanku, kalian dan kamu. Kata ganti nama diri ketiga pula ialah orang yang diceritakan. Contohnya ialah baginda, beliau, dia dan mereka. Mari kita lihat contoh lain kata ganti nama diri dan penggunaannya. Ini adalah beberapa contoh kata ganti nama diri dan penggunaannya. Kata ganti nama diri tunggal. Contohnya ialah aku. Digunakan apabila bercakap dengan Tuhan. Contoh ayat, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Saya digunakan apabila bercakap dengan orang lain atau orang yang baru dikenali. Contohnya, saya baru pulang dari sekolah. Beta digunakan untuk raja apabila bercakap dengan rakyat. Contoh ayat, beta berharap semua rakyat jelata akan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Patik digunakan apabila rakyat bercakap dengan raja. Contoh ayat, patik menjunjung perintah tuanku. Bagi kata ganti nama jamak pula ialah kami digunakan untuk diri sendiri beserta teman apabila bercakap dengan orang lain.
contoh ayat, kami akan sentiasa mengingati pesanan ibu. Kita digunakan kepada diri sendiri dan beserta orang lain. Contoh ayat, kita haruslah sentiasa menjaga keselamatan diri. Baiklah murid-murid, di dalam petikan yang kita telah baca tadi, terdapat beberapa kata ganti nama diri. Jadi sekarang cikgu minta kamu senaraikan kata ganti nama diri yang terdapat di dalam petikan. Antara contoh kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan ialah saya, kamu, kita, nya, mereka. Baiklah murid, sekarang cikgu hendak menguji sejauh mana kefahaman kamu terhadap topik yang telah kita pelajari. Jom kita jawab soalan bersama-sama. Nombor 1. Izzah dan dia sahabat baik. Tempat kosong, pergi ke sekolah bersama-sama. Awak, mereka, dia. Dua. Puan Farah seorang doktor bedah. Tempat kosong, bekerja di Hospital Kuala Lumpur. Mereka, beliau, dia. Tiga. Mari, tempat kosong, main bola di padang Pelawa Faris kepada rakannya. Kita, dia, awak. Empat. Tempat kosong, mahu pencuri itu ditangkap dengan segera. Titah Sultan Ahmad kepada pengawal istana. Saya, Patik, Beta. Tempat kosong, sedang berlatih bersungguh-sungguh kerana akan menyertai perlawanan bola jaring peringkat zon. Beliau, awak, mereka. Enam. Hanim murid yang pandai. Tempat kosong, disayangi oleh semua guru. Saya, dia, awak. Tujuh. Ampunkan, tempat kosong, tuanku, kata dayang istana kepada permaisuri Aisyah. Patik, awak, saya. Lapan. Tempat kosong, akan sampai ke sekolah pada pukul 5 petang, kata Cikgu Rahmat kepada pelajarnya. Kita, kamu, aku.
9. Azim memelihara seekor kucing. Tempat kosong. Memberi nama kucingnya si Tompok. Saya, kita, dia. Sepuluh. Di manakah tempat kosong tinggal? Tanya Fatin kepada Nabila. Kamu, kita, saya. Aktiviti kita seterusnya ialah melengkapkan tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Isi tempat kosong dengan kata ganti diri yang sesuai. Nombor 1. Ali dan kawan-kawan bermain bola di padang. Mereka bermain dengan gembira. 2. Encik Halim seorang guru besar. Beliau sangat dihormati dan disayangi oleh warga sekolah. 3. Kita haruslah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menang, kata jurulatih kepada pasukan bola sepak sekolah. 4. Cikgu, saya terlupa membawa buku, kata Nazrul kepada Cikgu Saripah. 5. Beta harap semua rakyat akan mematuhi peraturan yang ditetapkan, titah Sultan Mahmud kepada rakyatnya. Seterusnya, kita akan gariskan tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Mari jawab soalan. 1. Saya dan Fazana tinggal berjiran. Kami mengulang kaji pelajaran bersama-sama setiap petang. 2. Sekumpulan pendaki yang terperangkap akibat hujan lebat itu telah berjaya diselamatkan. Mereka yang tercedera telah dibawa ke pusat rawatan yang berdekatan. 3. Saya mahu kamu semua menjaga kebersihan sekolah, kata guru besar kepada murid-murid. 4. Mengapakah kamu datang lambat? Kata Cikgu Nadia kepada Izzah. 5. Sultan Selangor yang baru ditabalkan itu berjiwa rakyat. Baginda amat disayangi rakyat jelata. Baiklah murid-murid, perkara yang telah dipelajari pada hari ini ialah kita telah membaca petikan dan jawab soalan kefahaman berdasarkan petikan. Selain itu, murid-murid juga telah memahami konsep kata ganti nama diri. Murid-murid telah menyenaraikan kata ganti nama diri yang sesuai dan menjawab soalan tentang kata ganti nama diri. Akhir sekali, murid-murid telah mengisi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Cikgu harap murid-murid telah faham topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Jumpa lagi. Bye.